أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح حكمتك وانصر علينا من غداء رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, memanjatkan syukur pada pagi ini. Kita hari ini dah masuk 2 Jamadil Awal 1442 Hijriah. Bersamaan hari ini 18 Desember 2020. Saya nak meneruskan perkongsian kita berhubung tentang taharah, membersihkan, ya, perkara-perkara yang membolehkan kita menunaikan solat, ya, iaitu hubung pasal wuduk, ya, yang tu telah lalu kita masukkan pasal wuduk, ya, pasal istinja, pasal hadas. Jadi hadas ini terbagi pada 2 yang telah lalu, ulangi, iaitu hadas kecil, hadas besar. Hadas kecil seperti kita membuang air kecil, seperti berak, dan tersentuh dia, memegang najis mutawasitah, najis muhafafah, itu dimakan hadas kecil juga, ya. Jadi perkara-perkara ini yang menyebabkan kita tak boleh. Ada 7 perkara di sini, ya. Ada 9 perkara yang tak boleh kita lakukan kita berhadas kecil ataupun hadas besar. Apa dia? Pertama, ulang balik, ya. Pertama, tidak boleh menunaikan solat. Apa saja solat? Solat sunat ke solat fardu? Yang kedua, tidak boleh tawaf. Tawaf, ya, tidak boleh tawaf. Tawaf terutama tawaf idhofah, ya, tawaf rukun. Yang ketiga, menyentuh Al-Quran. Menyentuh, tapi untuk menyelamatkan kalau Quran itu terjatuh, ya, terdampak di tepian masjid, di tepian almari, takut dikhuatir dipijak orang tak nampak. Tu untuk penyelamatan dia, okey, diharuskan. Yang keempat, membaca Al-Quran walaupun 1 ayat. Ini kalau orang yang berhadas besar, ya, walaupun 1 ayat, kecuali sebagai satu lazim. Bismillahirrahmanirrahim, diniatkan zikrullah. Ayat yang lazim, memang dia nak pakai baju baca bismillah, nak pakai kasut baca bismillah, ya tak? Nak makan baca bismillah, itu menjadi lazim bagi dia. Jadi kalau kerana membaca Quran yang tidak lazim baginya, maka haram baginya kalau hadas besar. Manakala hadas kecil boleh membaca Al-Quran, itu beza, ya. Tidak berwuduk misalnya, itu hadas kecil, buang air kecil, buang air besar, macam mana, ya. Itu yang hadas kecil. Perbezaan di antara hadas kecil dan hadas besar, ya. Jadi atau menyaringkan suara ketika itu, ya, dikatakan berhenti di dalam masjid kalau hadas besar. Hadas kecil tak ada masalah. Kita masuk masjid ke, kalau kita tak ada wuduk, tak ada. Itu perbezaan, ya, antara keduanya, hadas kecil dan hadas besar. Hadas besar dia memerlukan mandi dulu, mandi junub, ataupun mandi wajib. Itu hadas besar. Hadas kecil dia tak perlu, dia dengan ambil wuduk saja, membasuh, ya, menghilangkan hadas kecil itu cara mengambil taharah atau mengambil wuduk. Baik. Terangkan perkara-perkara yang diharamkan ke atas perempuan yang haid. Ini termasuk hadas besar, perempuan haid ataupun perempuan yang nifas saja, itu termasuk hadas besar, ya. Jadi tadi yang cerita hadas besar ataupun bersatu di antara suami isteri. Bagi laki-laki disebabkan mengeluarkan air mani ataupun melakukan persetubuhan dengan isterinya, ya, itu hadas besar. Kalau perempuan, otomatik ada pada dia kalau dia
haid, ya, daripada peringkat muda, kena faham lah, ya. Haid ini ada kala yang cepat. Kalau badan yang sihat, kadang-kadang 1 hari 1 malam dah selesai dah, ya, haid. Kadang-kadang sampai paling lama 15 hari. Kalau lebih daripada 15 hari, itu dia makan darah istighadah, darah penyakit. Itu maka ulama mengatakan boleh mewajibkan juga sembahyang fardu baginya. Ya, walaupun dia mandi dah selesai, mewajibkan juga sembahyang fardu baginya. Itu nama penyakit, nama darah penyakit, bukan sebab dikata haid yang bulan-bulan bagi perempuan. Jadi kena faham lah. Jadi sembahyang tak boleh, tawaf pun tak boleh, menyentuh Al-Quran tak boleh, mengangkat Quran tak boleh, membaca Al-Quran pun tak boleh. Ini orang beradab besar. Berhenti di dalam masjid walaupun pada qadar tamakninah, dikatakan. Ulama ada qadar tamakninah, subhanallah. Tapi kalau kita lalu di masjid kerana untuk mengambil barang, perkara yang penting, itu diharuskan. Dia kena tahulah. Ya, jadi puasa tak boleh, ya. Puasa tak boleh. Dan kalau orang yang tubuh tak boleh, bergorok-gorok senda di antara atas pusat hingga ke lutut, itu tak boleh. Dari atas daripada pusat tak apalah, daripada antara pusat ke lutut, itu tak boleh. Kawasan yang tidak boleh untuk bergorok senda suami isteri. Baik. Bagaimana kedudukan sembahyang dan puasa yang luput ketika haid dan nifas? Ya, haid dan nifas. Bagi orang haid dan nifas, kalau dia sembahyang, maka jawabnya wajib ke atas orang yang haid dan nifas mengqada puasa kalau puasa. Ya. Tapi kalau haid nifas itu, kalau dia sembahyangnya luput, dia tak sembahyang, maka tak wajib qada. Ini untungnya. Ya, walaupun sembahyang tu sampai 15 hari dia tak sembahyang, tak apa, tak wajib qada. Haid dia, walaupun nifas begitu juga. Untungnya, jadi bagaimana caranya menyucikan diri daripada hadas besar? Ialah dengan menunaikan mandi junub, mandi wajib. Ya, sunat mandi wajib ni seeloknya kita berwuduk dulu. Ni kata ulama, eloknya kita disunatkan berwuduk. Habis kita berwuduk, barulah kata niat, pasang niat, ya, niat ya, nawaitu rabbal adasi akbari lillahi ta'ala. Itu ya, niat tu terletak pada hati sebenarnya, lapas saja. Tapi kalau tempat mandi kita tidak ada tandas, maka boleh lapaskan, ya, nawaitu rabbal adasi akbari lillahi ta'ala. Saja aku mandi hadap besar kerana Allah Ta'ala. Tapi kalaulah sekiranya ada tempat itu buang air ataupun tandas, maka tidak disunatkan. Maka janganlah kita makan makruh, malah dilarang, ya. Kita untuk membaca kalimah bismillah Allah pun sebab ada tandas di sana. Baik. Kita masuk bab wuduk pula. Selesai dah bab tu. Kita masuk bab wuduk dan syarat-syarat berwuduk. Ini banyak. Benda ni walaupun biasa, tapi kadang-kadang kita lupa. Ya, pelaksanaan kita kadang-kadang tak menepati. Ya. Terutamanya misalnya, apakah dia wuduk? Wuduk ialah air sembahyang. Ialah membasuh anggota-anggota yang tertentu, ya, dengan air beserta niat yang tertentu. Wuduk ni mana? Apa makna wuduk? Iaitu berniat untuk membasuh anggota-anggota wuduk. Anggota wuduk apa? Pertama, niat. Nah, itu rabbal adasi asghari. Ya, niat tu dalam hati. Saja aku ambil wuduk kerana Allah Ta'ala. Ya. Maka pertama, muka. Yang sunat tu berkumur sunat, masukkan air ke hidung tu sunat, itu sunat je. Jadi yang anggota yang betul-betul, iaitu muka, kawasan muka. Muka lah. Di kawasan ada kawasan. Sunatnya 3 kali. Sekali yang mesti. Lepas tangan daripada jari sampai ke siku. Pastikan. Kanan dulu dan kiri. Ya, ketiganya menyapu kepala, nyapu, ya, kepala. Belakang boleh, depan boleh, asal rambut, kepala. Ya, ingat dah. Jadi ingat, pertama 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5, ya tak? Ada berapa?